Okey, Murid, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk hari ini. Seperti biasa setiap hari Selasa pukul 8 hingga pukul 10 pagi kita akan belajar berkenaan dengan subjek matematik. Dan untuk hari ini cikgu nak teruskan lagi pelajaran kita dalam tajuk wang. Sebelum itu cikgu nak kamu ambil ataupun sediakan buku teks muka surat 124. Okey, dan insya-Allah kita akan belajar hari ini sehingga 130. Okey, kita akan sama-sama belajar. Baik. Untuk muka surat 124, kalau kamu lihat di sini, ini adalah mata wang utama dunia dan nilainya. Okey, ini Perancis, Euro, Amerika Syarikat, dolar, Rusia, rubel, okey, Jepun, yen. Kamu darjah 3 yang lepas kamu belajar berkenaan dengan Asia Tenggara, dan ini adalah untuk dunia. Okey, Australia ni adalah contohlah. Australia, dolar, Great Britain, pound sterling, Korea Selatan, won, Bangladesh, taka. Okey, sebenarnya banyak lagi negara yang menggunakan dolar. Contohnya yang paling dekat dengan kita adalah Singapura dan juga Brunei. Okey. Ini untuk pengetahuan kamu saja. Manalah tahu nanti dekat peperiksaan ada soalan berkenaan dengan mata wang ini. Mungkin ditanya rubel adalah mata wang negara mana contohnya? A. Kanada, B. Rusia, C. Bangladesh, D. Myanmar. Mana? Jadi jawapannya adalah rubel adalah Rusia. Okey. Baik, kita pergi kepada muka surat seterusnya 125. Yang ini pun sama. Ini adalah untuk pengetahuan kamu saja. Yang ini adalah penukaran mata wang asing dibanding dengan RM1. Jadi RM1 Malaysia ni pada tahun 2000 ni, pada tahun 2019, mungkin pada tahun ni 2021 ni angkanya ataupun dia punya mata wang negara luar lebih tinggi. Okey, kalau kita tukar RM1 dekat negara Amerika contohnya, berapa sen sahaja yang kita boleh dapat. Kalau dekat Malaysia RM1, mungkin kita boleh beli gula-gula ataupun mungkin beli pensil. Tapi dekat Amerika Syarikat contohnya, atau paling dekat dengan kita dekat Singapura, terlampau sikit, terlampau kurang nilainya sebenarnya. Okey, kalau nak banding $1 Singapura bersamaan dengan mungkin dalam RM2 lebih kalau kita nak tukar kepada $1 Singapura. Okey, inilah Amerika Syarikat sehinggalah ke Australia. Okey, ini 125. Ini adalah untuk makluman kamu saja. Okey, harap kamu faham bagaimana penukaran duit ini dilakukan. Okey. Kemudian muka surat 126, yang ini adalah instrumen pembayaran. Apa murid-murid? Instrumen pembayaran maknanya bagaimanakah cara-cara untuk kita membayar. Adakah hanya kita sekarang ni hanya guna duit saja ataupun guna kad kredit ataupun kad debit saja? Sebenarnya tidak. Banyak lagi cara pembayaran. Contohnya kalau ibu bapa kamu ataupun abang kakak kamu beli online, shopping Lazada ataupun Shopee ke ataupun Zalora ke mana-mana lah yang online, yang pembayarannya adalah berbeza. Okey, kita tengok yang pertama adalah tunai. Tunai bayaran terus menggunakan wang kertas dan juga wang shilling. Kalau kamu buka muka surat 126, kemudian kad debit. Ini kad debit berbeza dengan kad kredit. Kad debit bayaran melalui di akaun simpanan menggunakan kad. Maksudnya di sini kita mempunyai simpanan, ada duit dalam bank dan
kita ada kad bank tersebut, menggunakan kad tersebut untuk pembayaran. Itu maksudnya kad debit. Faham murid-murid? Kalau ditanya dalam periksa nanti, antara kad debit dengan kad kredit, apa perbezaannya? Itu adalah antara perbezaannya. Okey, kemudian kad kredit. Okey, kad kredit belanja dahulu dan bayar kemudian. Ini berbeza dengan kad debit. Kad debit, kamu ada duit dalam bank, boleh belanja. Tak ada duit, tak boleh belanja. Tapi kalau kad kredit, tak ada duit, kamu boleh belanja. Maksudnya kamu pinjam daripada bank dahululah, kemudian baru bayar, kepada bank. Dan ni perbankan internet. Apa maksud dia? Transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Yang ini maksud cikgu tadi, Shopee ataupun Lazada menggunakan perbankan internet. Okey, kita panggil perbankan internet. Okey. Kemudian muka surat 127, yang ini pun lanjutan daripada tadi, sambungan daripada 126 tadi, cara-cara pembayaran. Kemudian kad prabayar. Kad prabayar, bayaran dibuat menggunakan wang sedia ada secara isian semula ataupun top up. Ini macam kad touch and go. Bukannya setakat digunakan untuk bayar tol dekat highway saja. Boleh juga digunakan untuk bayar beli barangan. Banyak sekarang kedai ataupun supermarket yang boleh gunakan kad touch and go. Okey. Kadang-kadang parking pun sekarang, kalau kamu pernah masuk ke Jasco, Ion, parking boleh gunakan kad touch and go untuk masuk parking dia. Okey. Kemudian e-dompet, yang ni macam e-wallet lah. Mungkin ayah ataupun ibu kamu ataupun abang kakak kamu ada e-wallet ni. Okey, touch and go e-wallet lah, Grab e-wallet lah, Shopee e-wallet lah, banyak lah. Okey, maksudnya apa? Pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi di dalam peranti elektronik. Contohnya dalam dalam telefon, ada aplikasi touch and go e-wallet. Okey, kemudian cek. Ini cek kertas, perintah bertulis kepada bank melalui membayar jumlah khusus yang dinyatakan. Okey, ini cek. Okey, biasanya amount yang besar, juta-juta, puluh ribu, ratus ribu, menggunakan cek. Okey, kemudian ini wang pos, mewakili wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Okey, ini wang pos. Okey, nyatakan, ni ada sikit soalan. Nyatakan instrumen pembayaran bagi urusan yang berikut: isi minyak petrol. Kita boleh gunakan kad kredit, boleh gunakan kad debit, boleh gunakan kad prabayar. E-dompet pun sekarang boleh. Kalau cek tak reliable lah, tak sesuai kalau kita gunakan cek, ataupun wang pos pun kurang sesuai. Mungkin beli ikan di pasar, boleh gunakan kad kredit. Mungkin boleh, ada yang menggunakan aplikasi kad kredit pun boleh juga. Duit pun boleh, tunai pun boleh. Dan kalau perbankan internet, tak boleh lah belikan, kecuali belikan online, tu mungkin boleh lah. Bayaran bil telefon, yang ni semua boleh, kecuali cek ataupun wang pos. Kecuali lah bayaran bil dia terlalu banyak, terlalu besar, contohnya kilang atau syarikat, nak bayar bil dia, mungkin gunakan cek. Okey. Dan kita pergi kepada seterusnya. Ni penyelesaian masalah. Ini kena lihat betul-betul, murid-murid kena tengok betul-betul bagaimana cara untuk menyelesaikan soalan-soalan berkaitan dengan ayat ataupun penyelesaian masalah. Kerana kalau kamu lihat di sini, tidak dinyatakan soalan ni tambah, tolak, darab atau bahagi. Jadi kamu kena berhati-hati memilih operasi apa yang sesuai.
Baik, kita sama-sama bincang dahulu. Tak apa, nanti ada soalan dekat muka surat 132 tu, cikgu kita bincang dahulu, cikgu nyatakan dahulu apa operasi yang kita gunakan, kamu fahamkan dan cuba buat. Okey. Baik, jadual menunjukkan hanya peralatan komputer yang dibekalkan oleh seorang pemborong ke 3 buah kedai komputer. Hitung jumlah. Yang hitung jumlah harga peralatan komputer yang dibekalkan. Ini sama macam penyelesaian soalan, penyelesaian masalah tajuk nombor biasa, nombor bulat. Ada perkataan-perkataan yang menunjukkan soalan tu adalah soalan tambah, tolak, darab atau bahagi. Kalau di sini, kalau soalan ni kita dapat lihat, okey, kita dapat lihat ada perkataan ada perkataan jumlah. Tak nampak pula kalau warna kuning, dia tukar warna biru dah. Okey, ada perkataan jumlah. Jumlah ni menunjukkan soalan ni adalah soalan apa? Soalan tambah. Ni kamu kena tahulah. Okey, ni adalah soalan tambah. Jadi kedai A berapa dia punya harga dia, B, C berapa harga dia. Kemudian dia kata dia nak jumlah harga peralatan komputer tersebut. Kemudian dijumlahkan, jumlahkan macam biasalah. Okey, kamu buat operasi tambah semua sekali. Kalau ada lebih, kamu naikkan atas. Kalau tak ada lebih, kamu teruskan terus di bawah. Okey, kemudian dapat jawapan yang betul. Okey. Ini adalah contoh soalan penyelesaian masalah yang menggunakan operasi tambah. Ini fahami soalan. Harga peralatan komputer RM2,425.20, kemudian RM19,899 dan RM28,170. Kemudian apa soalannya? Cari jumlah harga. Ini yang diberi, ini yang ditanya. Kamu kena tahulah ni. Okey, kalau nak buat penyelesaian masalah, kena tahu yang diberi dan yang ditanya. Okey. Ni 128. Kemudian kita cuba untuk muka surat 129. Okey, buka kamu sambil buka, kamu sambil lihat video cikgu. Okey. Nanti kalau tak, kamu tak faham, kamu tengok buku teks kamu, kamu tengok video cikgu, dan akan kamu lebih mudah faham. Okey, contoh soalan yang kedua. Pada bulan Julai, Anding membayar yuran pengajian anaknya sebanyak RM27,000 menggunakan wang simpanannya berjumlah RM85,640. Okey, RM85,640. Pada bulan Ogos, dia memasukkan cek bernilai RM33,565 ke dalam akaunnya. Berapakah baki terkini akaunnya? Okey, faham tak? Ini Anding ni nak membayar pengajian anaknya. Okey, yang sebanyak RM27,000 menggunakan wang simpanannya. Berjumlah, dia ada simpanan RM85,640. Yang ini adalah simpanannya. Kemudian yang ini adalah dia punya nak bayar pengajian anak dia universiti mungkin. Okey, kamu rasa kalau nak bayar, operasi apa guna? Operasi apa guna? Tolak. Okey, maksudnya operasi yang pertama adalah apa murid-murid? Tolak. Okey, maksudnya kita menggunakan tolak untuk membayar, maksudnya tolak. Kemudian pada bulan Ogos, ni sepatutnya kamu kena garis isi-isi penting. Dia memasukkan. Ni perkataan penting ni. Okey, memasukkan cek bernilai RM33,565. Apa maksud memasukkan ni murid-murid? Operasi apa nak guna rasanya?
Operasi betul, operasi tambah. Okey, mungkin kamu tak nampak Dia juga padam. Okey, kita guna operasi yang ini pula adalah operasi dia tambah. Jadi yang kedua adalah tambah. Okay, kita simak tengok betul tak? Nampak ni. Yang pertama dia gunakan tolak. Okey, kamu kena boleh buat macam ni juga. Pertama tolak dan yang kedua tambah. Baik, bila dia tolakkan, ni lah. Okey, ni semua dah tahulah bagaimana untuk menolak, kemudian bagaimana untuk menambah, dan akan dapat jawapan akhirnya. Okay, faham murid-murid? Boleh? Alhamdulillah. Senang saja. Mula-mula tambah, betul tolak. Ini adalah gabungan operasi dalam satu soalan. Okey. Dan dan yang terakhir adalah 132. Cikgu terus pergi kepada muka surat 132. Okey, buka sekarang daripada 129 tadi 100 ke 132. Okey. Ni kita sama-sama bincang sama-sama bincang. Kutipan sumbangan kebajikan sebanyak RM85,475.80 diagihkan kepada 3 buah rumah kebajikan. Rumah anak yatim, Fikrah dan Cahaya masing-masing menerima RM25,630 dan RM15,570.50. Selebihnya diterima oleh rumah kebajikan warga emas. Maksudnya ada duit sebanyak RM85,000 lebih ni, kemudian diagihkan kepada 3 rumah kebajikan tapi tak sama banyak. Okey, 2 rumah kebajikan dah dapat RM25,630 dengan RM19,570.50. Okey, baik. Kemudian berapakah jumlah wang soalan A? Selebihnya diterima. Selebihnya maksudnya baki dia lah. Okey, baki dia barulah dapat ke rumah warga emas. Berapakah jumlah wang yang diterima oleh rumah kebajikan Fikrah dan Cahaya? Berapakah jumlah? Okey, berapakah jumlah? Tadi kita dah sebut perkataan jumlah ni membawa maksud apa murid-murid? Tambah. Okey, jadi kita dah tahu untuk soalan 1A ni kita gunakan tambah. Okey, kemudian hitung sumbangan yang diterima oleh rumah kebajikan warga emas. Dia tanya lain untuk soalan B. Okey, soalan A tak ada masalah. Soalan B nak macam mana? Apa tahu? Macam mana? Soalan B adalah soalan tolak. Soalan tolak. Kenapa cikgu cakap tolak? Sebabnya adalah dia terima tadi cikgu cakap tadi selebihnya, yang baki dia tu baru dapat ke rumah kebajikan warga emas. Okey, apa tolak apa? Tengok betul 85,000 lebih ni. Okey, 85,000 lebih ni kamu tolak dengan jawapan A tadi. Sebab jawapan A tadi kan dah dapat jumlah 2 lagi rumah kebajikan. Jadi 85,000 tolak dengan jawapan A tadi. Okey, faham? Tak perlu kamu nak buat 85,000 tolak dengan rumah kebajikan Fikrah, berapa 25,000, kemudian tolak lagi dengan 19,000. Yang itu banyak kerja. Walaupun jawapannya sama betul, tapi kaedahnya kurang tepat. Okey, kita tak ada masalah. Cikgu rasa nombor 1 ni semua boleh buat. Kita pergi kepada nombor 2. Bapa tadi mempunyai RM34,807.12 dalam akaun banknya. Sebulan kemudian beliau mengeluarkan
RM20,000 untuk mengusahakan kebun durian dan mangga. Selepas satu tempoh, wang hasil tanamannya itu sebanyak RM3,047.80 disimpan. Kira baki terkini akaunnya. Okey, ni soalan kalau kamu tengok sekali imbas, kamu baca tadi, kita sama-sama baca tadi, ada berapa operasi? Ada dua. Okey, betul. Okey, mengeluarkan. Ni cikgu suka perkataan mengeluarkan. Kerana apa? Perkataan ni menandakan ini adalah soalan mula-mula kena buat tolak. Mengeluarkan RM20,000 maksudnya kena tolak lah. Tadi RM34,000 tolak dengan RM20,000. Lepas tu selepas satu tempoh, wang hasil tanamannya sebanyak disimpan. Nampak ni, perkataan disimpan membawa maksud apa murid-murid? Tambah. Okey, tambah. 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 Okey, tambah apa? Tambah tadi ni jumlah 3,000 lebih ni. Okey, faham? Boleh? Jadi soalan nombor 2 ni mula-mula tolak, lepas tu tambah. Okey, faham? Okey, baik, bagus. Untuk soalan yang ketiga, gambar menunjukkan harga sebuah motosikal syarikat pengangkutan Mahsuri Jaya. Pengangkutan Mahsuri Jaya membeli 9 buah motosikal untuk keperluan perniagaannya. Berapakah harga 9 buah motosikal itu? Harganya adalah RM6,506.98. Kemudian dia beli berapa? Dia beli 9 buah motosikal. Dan dia tanya berapa? Dia tanya harga keseluruhan. Siapa tahu soalan apa ni? Apa tahu? Ini adalah soalan tambah. Pun boleh juga tambah, tapi kamu kena tambah berapa kali? 9 kali lah. Harga motosikal ni RM6,000 ni tambah 9 kali. Banyak tak? Banyak lah. Lagi senang kalau kita buat operasi apa? Darab. Okey, untuk soalan nombor 3 ni kita gunakan operasi darab. Okey, boleh? Okey, beres selesai untuk soalan nombor 3. Nombor 4, 20 tahun yang lalu, Ibu Langkanau membeli rantai emas dengan harga RM2,125. Harga rantai itu sekarang telah meningkat sebanyak 5 kali ganda. 5 kali ganda. Ni dekat sini pun 5 kali daripada harga asalnya. Hitungkan harga rantai itu sekarang. Soalan apa ni murid-murid? Soalan? Okey, betul. Ini adalah soalan darab. Nombor 4 soalan darab. Tadi nombor 3 pun sama, soalan darab. Nombor 2 mula-mula kamu tolak, lepas tu kamu tambah. Untuk soalan nombor 1 tadi apa? Okey, yang ini tambah, yang ini tolak. Okey, boleh? Nombor 4 tadi. Okey, kebanyakan perkataan kali. Ingat kalau perkataan kali ni memang gunakan operasi darab lah. Baik, kita belajar darab lepas. Jadi tak ada masalah juga rasa untuk kamu belajar untuk buat darab. Okey, darab 5. Gaji tahunan Puan Kumari berjumlah nombor 5 sekarang. Kamu tengok buku teks kamu dan tengok video cikgu. Gaji tahunan Puan Kumari berjumlah RM85,675.80. Hitung gaji bulanan Puan Kumari. Maksudnya tahunan. Tahunan ni macam mana murid? Dalam setahun. Setahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. 12 bulan. Maknanya setahun gajinya RM85,000. Dia tanya sebulan. 1 bulan. 1 bulan berapa? Kamu soalan apa ni? Ini adalah soalan bahagi.
Soalan bahagi. Okey, soalan bahagi. Bahagi berapa? 85,000 ni bahagi dengan 12. 85,000 ni kamu bahagi dengan 12. Okey, buat TV 12 lah macam tu. Buat dia punya macam ni lah. Okey. Okey, cikgu rasa untuk soalan nombor 6 ni kamu tak perlu buat. Tak payah buat. Kamu hanya buat soalan 1 hingga soalan 5. Okey, sekali lagi cikgu beritahu kerja yang perlu kamu selesaikan adalah soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5 dalam matematik 1. Okey, matematik 1, soalan tulis. Kamu tuliskan soalan. Kemudian A, contohnya satu ni ada A, B. A apa? Soalannya apa? Kemudian bawahnya kamu buat dia punya jalan kerja lah, tambah. Kemudian B pula tolak. Okey, kemudian selang, buat soalan nombor 2 pula. Kamu buat soalan panjang. Kemudian buat dia punya jalan kerja dia, tolak dan juga tambah. Okey, faham murid-murid? Boleh? Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh buat, faham apa yang cikgu ajar hari ini, dan selesai nanti kalau kamu dah siap soalan, kamu ambil gambar dan send pada cikgu. Jadi cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Okey. Itu saja daripada cikgu. Kalau tak faham nanti kamu boleh tanya secara personal dengan cikgu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.